semenjak ni tak tahu semenjak bila kita orang Islam dah kurang kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan menerangkan tentang media dakwah dalam subjek DUA 6022, komunikasi dan penyiaran Islam. Peserta kami adalah Ustaz Nahrawi bin Kasim. Saya Muhammad Syamil bin Abdul Razak, 17 DSB 18F 1028. Tajuk pada kali ini ialah keberkesanan media elektronik dan media cetak sebagai media dakwah. Apa itu dakwah? Baiklah, dakwah merupakan ajakan atau seruan ke arah penerimaan penghayatan ajaran dan nilai-nilai Islam. Aspirasi ini dapat direalisasikan melalui pengurusan dan perancangan yang sistematik sesuai dengan saranan Al-Quran supaya dakwah disampaikan dan disebarluaskan secara hikmah dan teratur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah bijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ayat ini menuntut pendakwah untuk menyuruh manusia ke arah kebaikan dan pendekatan hikmah, iaitu bijaksana. Hikmah di sini membawa maksud hikmah dari sudut pendekatan dakwah, isi kandungan dan metodologi yang bersesuaian. Selain itu, kaedah dakwah yang dituntut juga haruslah mengikut keperluan zaman dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Hikmah mungkin boleh difahami sebagai kepelbagaian dalam menggunakan wasilah yang paling sesuai bagi mencapai sesuatu tujuan. Oleh itu, media sebagai alat komunikasi dan sebaran masa kini sangat menepati ciri-ciri hikmah yang dinyatakan. Baiklah, objektif pada video kali ini ialah untuk mengetahui peranan media terhadap keberkesanan media elektronik dan cetak sebagai media dakwah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor terhadap keberkesanan media elektronik cetak sebagai media dakwah. Dan terakhir, untuk mengetahui kesan positif dan negatif terhadap keberkesanan media elektronik dan cetak sebagai media dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Saifullah bin Ihsanuddin, 17 DSB 18F 1026. Definisi media. Media dari segi bahasa ialah alat atau perantara komunikasi seperti radio, televisyen dan akhbar. Menurut Cambridge International Dictionary of English, media bermaksud medium atau cara untuk menyampaikan maklumat. Ensiklopedia Malaysia menjelaskan, media ialah saluran atau alat bagi pengamal perhubungan awam menyampaikan mesej atau maklumat.
Media massa merupakan wahana yang paling berkesan untuk menyampaikan informasi dan maklumat terkini terhadap orang ramai. Ia juga perlu memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting serta amanah yang sangat berat dalam menyampaikan maklumat yang benar, tepat dan berfaedah kepada masyarakat. Antara peranan media elektronik dalam penyiaran Islam ialah menyebarkan Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang ramai, dan juga menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Sebagai contoh, menyebarkan agama Islam melalui reality program yang berfaedah seperti 30 minit bersama Ustaz Don yang menerangkan tentang hukum tajwid Al-Quran, ibadah dan sirah nabawiyah dengan konsep yang santai dan mampu menarik segenap umur. Selain itu, rancangan ejen halal di TV Al-Hijrah menengahkan isu kepentingan halal dan haram dalam makanan, produk dan sebagainya di Malaysia ini berdasarkan fakta di dalam Al-Quran dan saintifik. Begitu juga dengan Astro Oasis yang memasukkan rancangan dokumentari seperti Salam Muslim dapat menerangkan kepada penonton berkenaan kehidupan masyarakat Muslim di seluruh negara dan dapat dijadikan pengajaran dalam hidup mereka. Islam merupakan agama fitrah yang sesuai untuk seluruh manusia, maka proses dakwah ini perlu dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh, membabitkan rancangan yang berunsur pengenalan kepada Islam dan penerangan tentang apa itu Islam dan bagaimana sebenarnya kehidupan umat Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifa binti Ismail, 17 TSB 18F1017. Untuk poin yang seterusnya saya akan terangkan tentang faktor-faktor kebersanan, sejauh mana kebersanan dalam media elektronik atau media cetak sebagai media dakwah. Untuk first point ialah dakwah melalui media elektronik ini bukan sahaja memberi implikasi kepada seseorang individu itu untuk mentaati perintah Allah, tetapi turut memberi kesan dan juga kebaikan kepada masyarakat supaya hidup dalam bersatu padu dan aman harmoni serta tanpa ada sengketa. Dalam penyebaran dakwah melalui elektronik ini telah pun menjadi keutamaan pada hari ini. Hal ini kerana ia mampu memberi menyasarkan lebih ramai lagi sasaran untuk tertarik dengan media dakwah ini. Selain itu juga dalam kepelbagaian dan kewujudan media elektronik ini yang meluas menyebabkan ia menjadi pilihan utama pada generasi Y untuk lebih berinteraksi dan sekaligus itu menjadikan medium penting dalam penyampaian dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Sakila binti Zainuddin 17 DSB 18F1023. Hari ini saya akan terangkan tentang kesan keberkesanan media elektronik atau media cetak sebagai media dakwah. Kesan yang pertama ialah memudahkan golongan yang berumur ataupun golongan yang muda untuk terus menimba ilmu. Seperti kita tahu, golongan berumur tak semua mempunyai badan yang proaktif dan cergas macam kita masa muda-muda sekarang ni. Jadi, ada yang sakit kaki, ada yang sakit lutut, ada yang sakit belakang. Untuk benda tu menjejaskan pergerakan orang untuk terus menimba ilmu dekat ceramah-ceramah yang disampaikan dekat surau ataupun kelas mengaji. So, even diorang duduk rumah, diorang boleh gain something, diorang boleh gain knowledge, dakwah yang diorang boleh dapat daripada media elektronik tu, even diorang duduk rumah. So, yang kedua ialah kita boleh gunakan, seperti kita tahu media elektronik adalah trend zaman sekarang. Mostly semua remaja ada gadget sendiri. So dekat situ kita sebagai content creator, kita boleh fikir, kita boleh kaji apa yang remaja suka tengok zaman sekarang ni, dan kita boleh applykan dekat benda yang kita siarkan dekat TV tu. Contohnya macam tanah kubur, bila hati telah hitam. So bila remaja tengok, remaja akan secara tak langsung dia akan dapat dakwah yang disampaikan dari cerita tu. Yang ketiga ialah dakwah yang disampaikan tu lebih kreatif dan menarik. Kita even orang muda, orang tua,
kanak-kanak, even orang bukan Islam akan tertarik dekat benda yang menarik. Jadi contoh macam Umar dan Hana lah kan. Umar dan Hana tu adalah salah satu cerita kanak-kanak yang menyampaikan teladan Nabi-Nabi zaman dulu. Jadi pendidikan awal kanak-kanak ni sangat penting untuk kita didik diorang. Jadi kanak-kanak ni tend to ikut apa benda yang diorang tengok. If benda tu negatif, diorang akan ikut benda negatif tu. If benda negatif yang diorang tengok, if diorang tengok benda positif, diorang akan ikut benda positif tu. Jadi kita sebagai orang yang dewasa, yang punya akal dan fikiran, boleh tahu mana satu baik, mana satu buruk, kita kena tunjukkan benda yang baik je dekat orang supaya diorang boleh ikut dan diapplykan dekat diri diorang sendiri. And kita seperti kita tahu, media elektronik ni tak semestinya bagi impak positif je, ada impak negatif. Impak negatif tu adalah salah satunya datang daripada pengaruh-pengaruh luar, bahan-bahan luar, daripada negara luar yang masuk ke lokal media kita. Macam kita tahulah kan, zaman sekarang ni ramai juga, taklah ramai, tapi orang ada yang tengok laman-laman web yang tak sepatutnya. Benda tu sendiri menyesatkan fikiran dan fizikal kita. Jadi kita sebagai orang yang ada akal fikiran, kita kena didik diri kita sendiri. Apa yang baik, apa yang buruk. Kita tak boleh ikut benda-benda yang buruk tu. Sekian, terima kasih kesan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Intan Syamimi binti Anwar, 17 DSP 18F1005. Saya akan meneruskan kesimpulan daripada keberkesanan media elektronik dan cetak sebagai media dakwah. Kesimpulannya ialah keseluruhan pada poin yang kami kongsikan, dakwah dalam konteks masa kini haruslah lebih praktikal. Para pendakwah haruslah menggunakan semua unsur dan kaedah yang ada pada masa kini dalam usaha untuk membangunkan umat Islam. Kesemua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi pembangkit dan pembakar semangat kepada umat Islam sekarang, agar gerakan dakwah menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dakwah adalah penting dan harus dimanfaatkan dengan baik. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya menjadi wasilat kepada para pendakwa-pendakwa, ustazah dan para motivator supaya mereka boleh berkomunikasi dan mencapai target mereka dan dapat berkenalan secara rapat kepada masyarakat. Hal ini akan memberi kesan yang positif kepada masyarakat dan menjadi umat Islam yang sejati. Sekian, terima kasih.